So guys, selamat datang ke SRTV dan selamat Hari Raya yang ke-7. Aku macam mau mencari sebenarnya apa tajuk yang sesuai untuk aku ceritakan di video. Sementara cuti inilah, cuti raya, cuti international match. Dan kalau kita tengok di sosial media Sabah FC, baik pun mana perkongsian yang biasa kita share sama ada di makan bola ataupun apa ni, awani apa semua. Pasal Sabah saja memang tidak ada banyak cerita lah. Bukan tidak banyak, memang tidak ada cerita langsung pun sebenarnya. Tapi ianya lebih bercerita mengenai Harimau Melaya lah. Okey, di mana akibat daripada masalah yang dialami akibat daripada pengenalan yang dikatakan pemain yang ada talian darah dengan Malaysia ni, dan FIFA menolaklah klaim tersebut, dan pemain tersebut telah dihukumlah tidak beraksi. Ada juga pemain tu yang beraksi di Liga Bola Sepak kita tu bersama JDT dan juga Kuching pun terpaksa ditarik balik kontrak tersebut pasal memang diorang ni digantung perlawanan, basically begitulah. So aku tak tahu kalau ada the next appeal lagi daripada FAM tentang masalah ni. That's why kenapa macam aku not that really excited apabila ada pemain yang berdarah Sabah berdarah Malaysia dikatakan ni, dan salah seorang tu mempunyai pertalian darah dengan rakyat Sabah. That's why kenapa aku tidak bercerita langsung benda tu. Pasal bukan aku cakap aku tahu yang benda ni boleh terjadi, cuma macam something that not click well lah dengan penceritaan tu. That's why kenapa macam aku tidak begitu excited macam membawa masuk mana-mana player tu di dalam Sabah FC. Dan luckily we are not doing that. Maksud aku Sabah FC tidak buat semua tu. Kalau tak, kita sendiri akan mengalami masalah tersebut. Cuma apa yang menariknya di sini adalah ianya membuka pintu tersebut kembali kepada pemain tempatan untuk berpeluang beraksi di level yang lebih tinggi lah, maksud aku international, dalam perlawanan tersebut yang pastinya akan memberikan lebih pengalaman lagi kepada mereka. Dan memang itu kita juga harapkanlah, di mana kalau ada 2 atau 3 pemain kita boleh beraksi di level yang lebih tinggi, boleh membawa experience tersebut bersama skuad Sang Badak ni, dan of course membantu rakan-rakan yang lain. Dan tahniah untuk Dominic Tan lah kerana kembali dipanggil dan disenaraikan di dalam skuad Harimau Melaya kita untuk beberapa siri perlawanan yang akan datang tidak lama lagi. Dan dia ni selaku kapten kita juga memang patut dan layak berada di dalam senarai skuad tersebut. So itu adalah penceritaan pertama yang ingin aku kongsikan kepada anda. Dan kedua adalah bercerita mengenai next match kita. Kalau untuk saingan Liga Super adalah pada 11 hari bulan April nanti, lama lagi lah, tapi itu pun bukan satu perlawanan yang cukup besar sebenarnya, di mana kita akan menentang Selangor. Siapa aku buka balik dulu. Menentang Selangor sekali lagi pada 11 hari bulan jam 9 malam, dan seterusnya diikuti beberapa siri perlawanan yang away lah untuk Sabah FC. Sekali lagi 11 April Selangor, 14 April Melaka dan 26 April menentang Penang. So bercerita mengenai Penang ni, tarikh untuk perlawanan MFA Challenge Cup ni telah pun dikeluarkan juga pada 24 Mac lalu, pada 2 hari yang lepas, di mana untuk pengetahuan anda, ini adalah merupakan perlawanan akhir yang mempunyai konsep yang berbeza, di mana ianya timbal balik lah untuk perlawanan final pertama. Agak pelik jugalah untuk aku katakan benda ni sebenarnya. Biasa final ni satu match saja, tapi Challenge Cup ni dia lain sikit. Dia perlawanan timbal balik sekali lagi pada 4 April. So itu adalah perlawanan pertama kita sebelum menuju ke Selangor pada bulan April nanti. Itu 4 April di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Perlawanan akan bermula pada 9 malam, dan seterusnya pada perlawanan final kedua di Stadium Likas 19 April 8.15 malam. So maksudnya kita akan melalui perlawanan menentang, gini basically judul kita akan menentang Penang untuk final pertama, away match. Lepas tu diikuti sekali lagi Selangor 11 away match, Melaka 14 away match,
dan seterusnya 19 home perlawanan menentang Penang final kedua, barulah diikuti dengan 26 April nanti Penang lawan Sabah dan ada away match untuk Sabah FC. So untuk April sahaja kita akan menentang Penang 3 kali. 3 kali, 2 perlawanan timbal balik dan 1 untuk Piala Liga Super kita lah. So bagi aku quite interesting lah untuk bulan April ni punya match. So kita ada sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5 perlawanan. So kenapa aku sentuh benda ni? Kerana aku melihat seperti mana jadual di awal 2 minggu bulan 3 ni, di mana jadual tersebut cukup padat untuk kita lalui. Ianya memberi impak yang besar lah untuk persembahan Sabah FC, di mana tidak ada keputusan kita tidak begitu cantik lah. Okay, aku boleh katakan begitu. Sekali lagi kita kalah sama Kuching, lepas tu kita kalah sama Immigration, kita struggle untuk menentang Perak untuk menuju sebelum dapat menempat tiket ke final. Luckily gol tunggal tersebut cukup untuk membantu kita menempat tiket tersebut. Basically macam bilang orang, apa yang kita miliki, 2 kekalahan, 1 seri, 1 menang tu is more into, aku tak suka cakap benda ni sebenarnya, pasal bagi aku luck tu macam terlalu klise lah. Lebih orang macam tu. Kalau preparation kita cukup bagus, apa semua, ample time, aku rasa kita boleh menjalankan perlawanan tu dengan lebih senang dan mudah dan lebih teratur dan sistematik. Aku sebut teratur dan sistematik ni, satu benda yang aku sentuh lagi adalah pengenalan head coach terbaru untuk Sabah FC itu juga agak lambat, dan masa yang dia miliki juga untuk mengatur percaturan beliau terhadap player-player kita, dikenakan lagi kemasukan player-player baru tu, ianya bila orang jatuh di timpa tangga lah. Lepas satu masalah, ada satu masalah yang kena perhatikan. Dan sekali lagi, ini terbuktilah hasil daripada 4 perlawanan dalam tempoh 2 minggu terdekat tu tidak kita lalui dengan cukup bagus. Dan ianya agak merisaukan jugalah untuk perlawanan yang akan datang. So, selepas tu kita, selepas last perlawanan tewas, last perlawanan kita tu lah, kita mempunyai masa 2 minggu untuk player-player dan juga head coach kita kembali ke meja jurulatih mereka, meja bulat mereka, untuk of course cuba memperbaiki lagi apa yang kekurangan yang dimiliki daripada 4 perlawanan terakhir tersebut. Unfortunately, itu pula tidak boleh tidak boleh dikenal pasti lagi juga kesilapannya, kerana kita bercuti hari raya apa semua. Sepatutnya ada beberapa mungkin boleh dibuat friendly match lah, bagi mengenal pasti lagi dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang telah dilalui oleh Sabah FC pada 4 perlawanan tersebut. Jadi amat menduka citakanlah planning yang dilakukan, tapi basically kita faham kenapa benda tu terjadi juga, of course dengan pertukaran management. So apa yang diperjuangkan oleh management lepas tu tidak dikira sudah, kerana of course management sekarang ni mempunyai target dan KPI mereka tersendiri, bagaimana corak pemain yang menginginkan, bagaimana pemain yang mereka perlukan, di mana basically bagi aku boleh katakan dalam season ni 3 rombakan kita lakukan. Alto Linus, JP kembali kepada Alto Linus, tapi itu masih consider 1, dan seterusnya Juan Guerrero. Kalau kamu kira kembalinya Alto Linus, so 4 pertukaran rombakan telah kita lakukan, yang aku boleh katakan membuatkan klub Sang Badak ni tidak stabil lah. So that's why kenapa sekali lagi kita memiliki rekod-rekod yang kurang menyenangkan di of course di Piala FA, Piala Malaysia dan di saingan Liga Super, dan of course juga persembahan kita di MFL Challenge Cup ni. Tapi walau macam mana pun guys, fokus kita sekarang ni haruslah menuju kepada perlawanan akhir untuk menentang Pulau Pinang ni. That's the only place atau chances yang kita miliki untuk membuktikan yang klub ni masih relevan lagi berada dan bersaing di saingan bola sepak tempatan kita. Dan of course aku tidak nafikan juga apa yang dimiliki oleh Pulau Pinang ni. Mereka sekarang berada di tangga ke-9, kita berada tangga ke-10. Basically kedua tim ni memang berada dalam kedudukan yang bottom league lah. Cuma bagi aku Penang ni dia lain sikit tim dia ni. Dia macam boleh
boleh on form bila masa mereka perlukan. Berbanding kita Sabah FC, kita sukar, kita boleh on form tapi masalahnya kita tidak mempunyai satu sistem yang boleh follow up on form kita tu. Berbanding dengan Penang, bila diorang on form, memang diorang on form. Itu yang perbezaan di antara Penang dan Sabah FC sekarang lah. So membuatkan perlawanan ini agak 50-50 dan agak sukar. Tapi sekali lagi, untuk Sabah FC selaku tim yang 3 kali berada di tangga ketiga untuk 3 musim lepas berturut-turut, this is the only chance lah untuk kita membuktikan sekali lagi kita memang cukup-cukup relevan di saingan MFL Challenge Cup ni. Apatah lagi untuk cuba mengembalikan perlawanan yang positif, result yang positif untuk Saki Baki saingan Liga Super yang akan datang. So okay guys, itulah dia benda yang aku kongsikan kepada anda setelah sekian lama cuti raya lah. So memang aku tidak mau ada sebarang gangguan sebenarnya. That's why kenapa aku tidak mengeluarkan sebarang video untuk Sabah FC apa benda. Cuma I think this is a good time untuk aku kembali memberikan perkongsian lah tentang perjuangan klub kesayangan kita ni di bola sepak tempatan kita. So letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah mengenai apa yang aku kongsikan sebentar tadi, dan sekiranya anda mempunyai sebarang idea untuk dijadikan topik pada video akan datang, anda boleh letakkan di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum dan sekali lagi selamat hari raya.